Di sebuah negeri bernama Syarkastan, terdapat raja bernama Zainul Muluk. Baginda mempunyai 4 orang putera. Kemudian, Tajul Muluk dilahirkan sebagai putera kelima Raja Zainul Muluk. Baginda Zainul Muluk terlalu gembira dengan berita ini, lalu baginda menitahkan nujum untuk menilik nasib anak baginda. Dengan tilikan para nujum, mereka percaya bahawa baginda Raja Zainul Muluk akan buta jika memandang wajah Tajul Muluk ketika berusia 12 tahun. Baginda lalu menitahkan Tajul Muluk dan isterinya untuk keluar dari istana dan tinggal di dalam hutan. Setelah Tajul Muluk berusia 12 tahun, beliau keluar pergi memburu. Pada masa yang sama, ayahanda beliau iaitu Raja Zainul Muluk juga turut keluar berburu. Sedang asyik berburu di hutan, terdapat seekor haiwan berbahaya mengganggu rombongan Raja Zainul Muluk. Tiba-tiba, muncul Tajul Muluk untuk mengusir binatang berbahaya tersebut. Setelah selesai, ayahanda Zainul Muluk pergi berjumpa dengan Tajul Muluk. Secara tiba-tiba, mata ayahandanya menjadi buta. Di istana Syarkastan, sembah seorang ahli nujum tua meramalkan bahawa hanya bunga bakawali sahaja yang dapat memulihkan pandangan baginda. Kemudian keluarlah putera-putera Zainul Muluk dan diikuti oleh Tajul Muluk yang menyamar sebagai anak angkat Hulu Balang untuk mencari bunga bakawali. Mereka akhirnya keluar merantau dan tiba di Bandar Citra yang dijaga oleh Puteri Jenuh Hati. Keempat-empat putera tersebut perlu bermain catur untuk mengalahkan Puteri Jenuh Hati. Tetapi malangnya, mereka kalah dan menjadi tawanan Puteri Jenuh Hati. Pertandingan catur tersebut berlangsung setiap malam sehingga habis harta putera-putera Zainul Muluk ditawan. Setelah diketahui oleh Tajul Muluk akan abang-abang beliau menjadi tawanan puteri tersebut, beliau muncul dengan menggunakan kebijaksanaan untuk mengalahkan Puteri Jenuh Hati dalam permainan catur. Oleh kerana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Tajul Muluk, akhirnya beliau berjaya mengalahkan Puteri Jenuh Hati. Maka, Puteri Jenuh Hati diperintahkan oleh Tajul Muluk untuk menjaga abang-abangnya sehingga beliau kembali dari mencari bunga bakawali. Puteri Jenuh Hati memberitahu Tajul Muluk keberadaan bunga bakawali, namun sangat sukar untuk mendapatkannya kerana dijaga oleh seorang puteri. Lalu, Tajul Muluk pergi juga mencari bunga tersebut dengan mengharungi pelbagai rintangan. Semasa perjalanan Tajul Muluk untuk mencari bunga tersebut, beliau didatangi oleh raksasa yang mengawal daerah sekeliling Taman Bunga Bakawali. Di kayangan, Tajul Muluk dibawa oleh jin suruhan kepada raksasa yang bernama Dewi Hamalah, iaitu penjaga Taman Bakawali. Lalu, Dewi Hamalah mengawinkan Tajul Muluk dengan anaknya Puteri Mahmudah. Dewi Hamalah memerintahkan Raja Tikus yang bertugas mengawal di bawah bumi untuk membawa mereka mencari bunga bakawali. Di negeri Bakawali, tinggal seorang puteri yang cantik paras rupanya yang dikenali sebagai Puteri Bakawali. Tajul Muluk telah memetik bunga bakawali dan sebelum beredar beliau telah menukarkan cincin permata beliau dengan cincin yang dipakai oleh Puteri Bakawali semasa puteri itu sedang nyenyak tidur. Tajul Muluk mengambil bunga bakawali itu untuk mengubati mata ayahandanya. Kemudian, Tajul Muluk meminta izin Dewi Hamalah untuk pergi ke Bandar Firdaus membawa pulang isteri pertamanya dan abang-abangnya yang menjadi tahanan Puteri Jenuh Hati. Kemudian, Dewi Hamalah memberikan Tajul Muluk 2 helai rambut untuk diusapi jika memerlukan pertolongan dari beliau. Apabila Tajul Muluk sampai ke negeri Parsi, beliau mengambil Puteri Jenuh Hati untuk pulang ke istana dan turut memperkenalkan Puteri Mahmudah kepada Puteri Jenuh Hati. Setelah tiba di istana Syarkastan, semasa Tajul Muluk sedang berehat bersama isteri-isterinya, bunga bakawali telah dirampas oleh keempat-empat saudaranya. Mereka terus pulang ke istana dan mengaku kepada ayahanda bahawa merekalah yang menemui bunga tersebut. Di negeri Bakawali, Puteri Bakawali baru menyedari yang sebenarnya beliau telah kehilangan bunganya. Namun, dia mencari bunga tersebut dan mendapati cincinnya telah ditukar. Puteri Bakawali kembali ke istana Raja Zainul Muluk dan bertukar menjadi manusia bernama Farah dan beliau tekad mencari siapakah pencuri bunga tersebut.
Kemudian, Tajul Muluk mendapat hadiah untuk membina mahligai di Taman Bakawali. Beliau meminta bantuan Dewi Hamalah untuk membina mahligai tersebut bagi mencari kebenaran tentang bunga Bakawali yang dirampas oleh abang-abangnya. Dengan kuasa sakti yang dimiliki oleh Dewi Hamalah menjelmakan sebuah istana untuk Tajul Muluk. Perkembangan mahligai itu menyebabkan para pembesar membawa Raja Zainul Muluk berjumpa dengan anak-anaknya Tajul Muluk. Akhirnya, rahsia tentang tempat tinggal Tajul Muluk telah didengar oleh baginda Raja Zainul Muluk. Kemudian, Puteri Bakawali telah mengetahui pencuri bunga tersebut. Puteri Bakawali telah mengutus surat kepada Tajul Muluk dan menghadapi pelbagai rintangan sebelum dibenarkan berkahwin dengan Tajul Muluk. Setelah masing-masing berutus surat, akhirnya ayat menjadi saksi penyatuan dua jiwa bersatu di bawah langit yang satu. Selepas berkahwin, Puteri Bakawali membawa diri. Tajul Muluk akhirnya berkahwin dengan Puteri Citrawati untuk mencari Puteri Bakawali. Setelah Puteri Bakawali dijumpai, Tajul Muluk membawanya ke istana Syarkastan. Akhirnya, Tajul Muluk hidup bahagia bersama dengan 4 orang isterinya.